السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسل الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وأسوتنا محمد رحمة الهدى والنعمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah Al-Mujtara' fi Syarah Safinatun Najah, yang mana kitab ini membahaskan fiqh dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dan kita telah baca kitab ni beberapa bulan. Saya fikir kita telah mula kitab ni pada bulan 2 hari tu. Sekarang ni kadang jumpa sebulan, cuti 2 bulan kan. Itu jumpa last kat sini bulan 7, dan ada kesibukan. Kadang-kadang tuan-tuan ada program, saya ada program, kita jumpa balik. Saya pun baru sampai dari Madinah pagi tadi, pukul 6 tadi baru sampai Madinah pagi tadi. Ini ngantuk, pening kepala lagi bawa kereta tadi. Masih belum tukar jam lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita masih lagi pada bab pada menyatakan rukun iman, iaitulah kitab ini pada permulaannya walaupun kitab fiqah, tetapi dia membahaskan berkenaan dengan akidah sedikit sebanyak. Kerana apa? Kerana kenapa kitab fiqah tapi pada mukadimah dia bahas akidah? Kerana fiqah ni dia menentukan sah, batal ataupun diterima ataupun tidak amal ibadah kita tu. Syarat-syarat dia, rukun-rukun dia kita membahaskan. Selain daripada kita membahaskan perkara-perkara yang menyebabkan ibadah tu diterima oleh Allah Ta'ala, dia sah dan batal dia, akidah adalah satu perkara yang lebih penting lagi. Kerana apa? Kerana walaupun kita jaga perkara-perkara berkaitan dengan rukun, berkaitan dengan fiqh, ibadah ni, tapi kalau akidah kita salah, maka ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu akidah adalah perkara yang penting sekali, dan para ulama meletakkan pada awal-awal apapun mukadimah dia adalah mesti mempunyai akidah yang sejahtera, akidah yang betul, barulah amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tengok ada yang ajaran-ajaran sesat sebagai contoh, mereka dari sudut amalan dia jauh lebih hebat daripada kita, dari sudut amal soleh lebih dahsyat, tetapi mereka mempunyai akidah yang sesat, maka mereka punya ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW dalam menyebut tentang Khawarij, Nabi kata, kamu akan dapati bacaan Quran mereka lebih banyak daripada kamu, sembahyang sunat mereka lebih banyak daripada kamu, ibadah mereka lebih banyak daripada kamu, tapi mereka ini adalah Khawarij, orang yang membunuh sesama Islam. Seperti mana orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang terlibat dalam cubaan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentunya orang-orang jahil, mereka dah hafal Quran, mereka dah ibadah hebat, tetapi mempunyai akidah yang salah akan menyebabkan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk hari ini pada rukun iman yang seterusnya, iaitulah wajib beriman dengan kitab-kitab, bukan sekadar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa ma unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum daripada kita ini, iaitu sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab Injil, Taurat dan Zabur, dan adanya Nuh ataupun Alwah ataupun suhuf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Okey. Wajib beriman dengan kitab-kitab bererti membenarkan kenyataan bahawa kitab-kitab tersebut ialah kalam Allah yang diturunkan ke atas para rasulnya. Selawat dan salam ke atas mereka semua. Perkara yang ada dalam kitab-kitab tersebut adalah benar berlaku
Pengelimanya sama ada tertulis di atas alwah atau didengari daripada pendengaran, daripada penyaksian seperti mana malam Isra' Mi'raj, atau didengari daripada pendengaran daripada hijab tadi seperti mana berlaku pada Nabi Musa AS. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan dalam hadis 4 buah kitab dan 100 suhuf ataupun sahifah. Ada yang dipanggil sebagai kitab. Kitab ni macam ni lah contohnya. Dia ada helaian yang banyak dikumpulkan jadi satu kitab dipanggil. Ada nabi-nabi yang dia tidak dapat kitab seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, dia dapat suhuf ataupun sahifah, helaian-helaian. Ada nabi yang dapat 10 helai, ada nabi yang dapat 50 helai, ada nabi yang dapat beberapa helai, tetapi jumlah semua helaian dalam hadis sebut ada 100 helai. Nabi Adam ada dapat beberapa helai, Nabi Musa selain daripada Taurat dia pun dapat 10 helai daripada Allah SWT. Itu yang orang Bani Israel ni dia ada 10 commandments, dia panggil kan 10 arah daripada Nabi Musa AS itu 10 sahifah itu helaian-helaian. Nabi Nuh AS dapat helaian, Nabi Syekh AS dapat helaian. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan kita beriman bahawa semua yang diturunkan ini adalah kalam Allah, adalah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dari sudut teknikal dia ni saya cuma sentuh je lah, disebut teknikal dia ada perbahasan yang lebih tinggi lah. Cuma kita bagi orang awam, kita cukup untuk kata Quran ini adalah kalam Allah. Ada yang kata kalam Allah ni adalah apa yang kita sebut je lah, yang kita sebut tu kalam Allah kan. Yang tertulis tu adalah makhluk lah sebab dia tulis kan. Itu perbahasan panjang lah, kita tak payah gaduh itu. Ini memang ada perbahasan peringkat tinggi, falsafah dia tinggi. Cukup untuk kita orang kata bahawa Quran yang Allah Ta'ala turunkan ni adalah kalam Allah. Benda ni tuan, perbahasan mengenai kalam Allah ni dia menyebabkan Al-Imam Bukhari kena fitnah, menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara lebih kurang 16 tahun. Cerita perbahasan kalam Allah dan makhluk Allah ni je. Di tahun 200 Hijrah berlaku satu peristiwa dipanggil peristiwa Khalqul Quran. Tahun 200 Hijrah. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Pada zaman tersebut permulaan Khalifah Bani Umayyah yang mula memegang kepada Mu'tazilah. Dia selepas Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sayyidina Hasan pegang sekejap selama tempoh tersebut. Khulafa Ar-Rashidin 30 tahun. Pas kepada Muawiyah, start Bani Umayyah 90 tahun. Lepas daripada itu dia start adanya khilafah dalam Bani Umayyah tu. Dia ada startnya khilafah yang berpegang pada awal Abbasiyah lah sebenarnya. Dia berpegang kepada fahaman Mu'tazilah. Antara pegangan Mu'tazilah ni, dia kata bahawa Quran ini adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Iaitu yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pegangan rasmi Abbasiyah pada zaman tersebut, Quran adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Tapi kita kata Quran adalah kalam Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal digelar sebagai Nasrul Sunnah, orang yang mempertahankan akidah sunnah itu. Imam Ahmad bin Hanbal dia bertegas pada zamannya, siapa yang sebut bahawa Quran ini adalah kalam Allah masuk penjara. Dia bukan sekadar kata kita tahu masuk penjara terus, masuk penjara. Jadi ramai ulama-ulama yang melawan masuk penjara. Bahkan ramai juga ulama-ulama yang hebat-hebat seperti Ishaq dan Rahawai, seperti kawan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dia ulama-ulama hadis yang terkemuka. Mereka mengambil pendekatan untuk berdiam diri, malah nak bergaduh. Jadi apa khalifah sebut dia lawan lah. Tapi dalam hati dia juga pegang bahawa Quran adalah kalam Allah. Berbeza dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia bertegas bahawa Quran adalah kalam Allah. Kalau orang tanya dia, itulah dia jawab. Menyebabkan saya ringkas cerita Imam Ahmad bin Hanbal, dia bagi peluang untuk ubah pandangan dia. Imam Ahmad bin Hanbal berkeras sampai satu tempoh salah seorang daripada penjaga-penjara tu, dia sebenarnya ketua lah bagian penjara tu, dia kesian lah tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, boleh tak kalau kau cakap Quran ini adalah makhluk Allah, aku lepas sekarang juga. Imam Ahmad bin Hanbal dia tetap dah kena seksa, dah kena pukul dahsyat kan. Imam Ahmad bin Hanbal kena seksa, dia tetap gitu. Sampailah satu waktu tu Imam Ahmad bin Hanbal lepas kena pukul, dia tak larat sangat. Polis ni dia nak tolong juga sebenarnya. Dia pergi dekat, dia kata, kau ikut apa yang aku cakap, aku sebut.
Kalau kau ikut aku sebut, aku terlengkar. Polis tu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara berbisik dekat Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tu ada belajar ya. Imam Ahmad bin Hanbal pun sebut pula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang tengok polis ni sebut satu, Imam Ahmad bin Hanbal pun sebut satu. Polis dia angkat kepala dia kata, sekarang Imam Ahmad bin Hanbal telah menyebut apa yang kamu nak. Dia telah sebut bahawa Quran itu adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Jadi makhluk nak dibawa dilepaskan. Tersebar berita dekat Baghdad pada ketika itu, Imam Ahmad bin Hanbal dah nak dibebaskan. Bila nak dibebaskan, orang muncul dekat depan istana tu, ramai lah kumpul nak tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Telah lama ulama besar ni kena berjaya. Tentu jangan ingat Imam Ahmad ni calang-calang kan. Imam Ahmad bin Hanbal nak beri Imam Syafi'i hafal 1 juta hadis. Hafal 1 juta hadis kan. Jadi bila waktu hari tidak lepaskan tu, khalifah buat satu permintaan kena sebut depan orang ramai bahawa Quran itu adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia tengok inilah opportunity dia. Orang tengah ramai ni, orang akan ambil perhatian apa dia sebut. Dia sebut apa? Sesungguhnya bahawa Quran itu adalah kalamullah. Kerjah juga lah. Masuk balik dalam sambung lagi kita dah lebih tahu lagi. Ini Imam Ahmad bin Hanbal tu disebut sebagai orang yang mempertahankan sunnah. Jadi kisah pasal makhluk Allah dan kalamullah itu panjang. Tak ada tu zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia generasi seterusnya. Bukhari belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Syafi'i belajar dengan Malik, belajar Malik dan Malik dengan Nafi' belajar dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar dengan Rasulullah SAW. Jadi Imam Bukhari dah lepas dari itu. Zaman Imam Bukhari seorang ulama besar dalam hadis. Orang gelar dia Amirul Mu'minin fil Hadis. Hotel Zaid dia kat Madinah sebut Imam Abdiyafah. Hotel itu depan tu adalah Masjid Bukhari, masjid kecil ni Masjid Bukhari. Masjid Bukhari itulah tapak rumah Imam Bukhari ketika dekat Madinah, dan dekat situlah dia habiskan tulis kitab Sahih Bukhari dekat Madinah tu Munawwarah. Imam Bukhari ni dikenali sebagai orang yang genius dalam hadis. Orang gelar dia Amirul Mu'minin fil Hadis, raja orang beriman dalam hadis. Dan hadis riwayat Bukhari adalah yang kedua sahih selepas Al-Quranul Karim. Quran ini mutawatir lah, memang sahih, tak boleh dipertikaikan lagi. Hadis Bukhari level dia kedua selepas Al-Quranul Karim. Hebat Imam Bukhari ni. Dan Imam Bukhari dia bila dia hebat, dia orang cemburu pada dia. Dia cemburu. Biasa orang bila orang hebat, ada orang tak berhati kat dia. Imam Bukhari yang hebat itu, ketika umur dia 11 tahun, dia sudah membetulkan ulama hadis. Ketika dia duduk dekat Bukhara, waktu itu umur 11 tahun, 10 tahun dia belajar hadis, 11 tahun ada ulama besar namanya Imam Al-Bakhili datang dekat Baghdad, datang dekat Bukhara mengajar hadis. Bukan calang-calang dia ulama besar. Ulama ni tersalah sebut riwayat hadis. Kan hadisnya dua bahagian yang penting, iaitulah matan, yang tu dan riwayat nama orang ni. Imam Bukhari waktu itu umur 11 tahun. Dan dia dengar Tok Guru ni sebut, dia kata, maaf Tok Guru, riwayat tadi salah, sepatutnya begini, bukan begini. Sejak daripada waktu itu, ulama-ulama kena datang belajar dekat Bukhara sebelum ngeri. Sebab apa? Sebab ada budak kecil yang otak dia genius. Dan Imam Bukhari yang dikenali sebagai orang yang jadi alim ketika usia dia muda. Dia tulis kitab Tarikh Al-Kabir, antara salah satu kitab dalam hadis ni, kitab Rijal Hadis atau Menjarah wa Ta'adil, kitab yang membahaskan ilmu tentang orang yang meriwayatkan hadis. Tarikh Al-Kabir besar tentang kitab ni. Jadi Imam Bukhari tulis umur berapa? Umur 19 tahun. 19 tahun dia siap corak kitab tu kan. Kita 19 tahun. Tak ada apa gitu kan. Imam Bukhari 19 tahun dia siap masterpiece ni. Hebat ni. Hebat kan. Jadi dia zaman itu macam rockstar Imam Bukhari ni. Kalau dia datang satu tempat, orang akan tunggu sampai 2 marhalah. Dekat 90 km kalau beratur tunggu, sebab nak tengok seorang budak muda yang hafalan hadis sangat kuat, ratusan ribu hadis dalam kepala dia. Okey. Satu hari orang main sabir yang ini dekat Iran. Main sabir dekat Iran jemput Imam Bukhari datang sebab nak mengajar. Dan main sabir ni melahirkan ramai ulama hadis. Ada lebih kurang 1000 ulama hadis datang dari Naisabur, termasuk Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Imam Dari Qutri, Imam Hakim. Ni antara ulama-ulama terkemuka datang dari Naisabur. Naisabur ni zaman tu semua orang ulama hadis ramai, banyak kelas-kelas pengajar hadis. Jadi bila Imam Bukhari datang Naisabur, orang sambut dia 2 km, dahsyat betul, sambut macam-macam. Dan kita kena ingat dulu kuliah
Macam kita tengok final FA, final FA 60,000, 70,000. Kalau Imam Bukhari datang ngaji, banyak ngajar 60,000, 70,000 tu biasa kita tengok bola. Kita ni kalau kuliah ni 60,000 ni jarang lah betul kan. Kalau buat video live tu adalah 3 orang bagi 10 minit 11 orang, itu hilang balik kan. Tapi kalau kita buat benda siput, dia tengok 10,000 orang kan, benda siput lagi yang benda siput lagi live 10,000 orang tengok. Tapi kuliah tak berapa lah. Zaman kita ni orang dah, ini akhir zaman dah, orang dah tak berapa sibuk kerja lagi. Zaman dulu kalau ilmu ni 10,000 orang datang. Macam kita tengok konsert kan, orang sekarang konsert sanggup bayar, sanggup tinggi nak dapat tiket, nak masuk dalam tiket mamak sanggup 60,000, 70,000 kan, penuh stadium Bukit Raya sampai rosak Padang Sentrum kan. Sekarang hiburan macam tu. Dulu orang tak peduli hiburan ni. Hiburan ni benda-benda remeh. Orang tu peduli ke ilmu. Jadi Imam Bukhari bila mengajar 60,000, 70,000 orang kat Naisabur ramai. Jadi bila Imam Bukhari mengajar, orang semua pergi kelas dia. Kelas-kelas hadis yang lain begitu tutup. Anak murid tok guru yang lain tu tutup, pergi semua kelas Bukhari. Menyebabkan ni kita kata ujian ni pada ulama pun ada. Dia rasa cemburu. Aku mengajar tapi orang nak dengar. Orang semua pergi kelas Bukhari je. Contoh kalau saya mengajar kat sini, tiba-tiba masjid ada jemput Ustaz Azhar Idrus. Semua masjid kan. Saya pakai masjid. Kelas saya ni tinggal tukar azan, lepas tu imam seorang kan. Mungkin gitu kan. Jadi zaman tu begitu lah bila Imam Bukhari mengajar kat Naisabur. Kelas-kelas lain semua tutup. Semua pergi kelas Imam Bukhari. Menyebabkan ulama-ulama yang mengajar haji kat situ boleh terasa. Orang tak nak mengajar aku ke? Akhirnya ada yang tanya Imam Bukhari. Ketika namanya Imam Bukhari, ada ulama yang datang tanya, wahai Bukhari, apa pendapat kau tentang Quran? Adakah dia kalamullah atau makhluk Allah? Ada jadi fitnah sekali lagi. Zaman tu fitnah tu belum ada lagi. Imam Abu Hanbal baru wafat waktu tu. Jadi ni zaman tu masih ada lagi sebut fitnah khalqul Quran. Jadi Imam Bukhari dijawab, Quran yang kita baca tu kalamullah. Tapi suara yang kita sebut ni makhluk Allah kan, kita makhluk Allah kan. Suara yang kita sebut baca Quran dari suara kita tu makhluk Allah kan. Tapi mushaf tu adalah kalam Allah. Tetapi kenyataan Imam Bukhari itu telah diputar balik. Mereka seolah-olah menuduh macam Imam Bukhari adalah Mu'tazilah. Orang dia kata Imam Bukhari adalah Mu'tazilah. Imam Bukhari pegang kepada Quran adalah makhluk Allah. Padahal Imam Bukhari kata dia sebut dia adalah makhluk Allah, bukan mushaf tu tadi. Tersebar fitnah. Tuan-tuan tak, bila tersebar fitnah daripada 60-70 ribu dengan kuliah, siapa tinggal berapa orang dengan kuliah dia? Tinggal 2 orang tuan-tuan. Daripada 60-70 ribu kena fitnah Imam Bukhari, tinggal 2 orang yang duduk dengan Imam Bukhari. Siapa salah seorang yang duduk dengan Imam Bukhari? Imam Muslim. Imam Muslim tu, jadi ni tak pelik Imam Muslim ni kerana dia hormat pada guru dia dan dia tekun dengan baju dengan guru dia walaupun orang lain meninggalkan Imam Bukhari. Sebab tu hadis sahih nombor 1 dari Bukhari, nombor 2 dari Muslim. Dan sahih Bukhari, sahih Muslim adalah sahih yang paling tinggi lah. Kalau kita sebut hadis sahih Bukhari, sahih Muslim ni tak ada lawan lah, ataupun muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ni hadis yang tinggi. Tapi kita nak cerita ni fitnah yang berlaku di zaman dulu, sama ada Quran ni adalah makhluk Allah ataupun kalam Allah. Tapi kita sebut bahawa Quran adalah kalam Allah. Semua perkara yang ada dalam kitab-kitab tersebut adalah benar-benar berlaku. Kita beriman bahawa semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT adalah kalam Allah dan benda tersebut adalah perkara yang benar kerana wahyu daripada Allah SWT. Adapun sekarang kitab-kitab tersebut sudah banyak yang telah diubah suai yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Karim. Syariat-syariat yang ada diubah, ditambah, dijadikan kata-kata yang selain daripada kata-kata Allah SWT dekat situ, kecuali Al-Quran Al-Karim. Kerana Allah Ta'ala telah menjanjikan bahawa Quran dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad peringatan oleh Al-Quran dan kami lah yang akan memelihara. Quran dalam janji Allah Ta'ala dipelihara. Sebab itulah bukan tak ada banyak sepanjang zaman usaha untuk mengubah isi kandungan Quran tapi tak jaya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala datangkan dalam kalangan umat Nabi Muhammad ni orang-orang yang menghafaz Quran. Itu orang yang menghafaz, hafiz ni adalah orang yang memelihara Quran tu dalam dada dia. Kalau Quran ni tak ada masih dari manusia yang memelihara dada Quran dalam dada. Bahkan Quran dalam dada ni para ulama ni hebat ujian. Mereka ni memang hebat. Ada yang saya ada seorang kawan di level hafalan ni
dia boleh baca ayat terbalik macam mana? Kita baca daripada buku surat atas ke bawah kan? Dia tak tengok, boleh baca daripada bawah ke atas. Mana ingatan dia tu tak sama je, tengok atas bawah tu, bawah ke atas bawah tu. Cuba tuan-tuan baca, saya naik mudah lah, Qul huwallahu ahad baca daripada belakang naik ke atas. Qul huwallahu ahad baca daripada belakang atas pun kita duduk. Macam mana Qul huwallahu ahad ke atas? Ataupun Fatihah yang tuan-tuan baca ayat-ayat tu, tuan-tuan baca start daripada Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin di ke atas. Saya ada kawan yang guna begitu, ingatan dia kuat sampai tahap macam tu sekali. Quran yang dipelihara dalam bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini Quran tidak akan hilang sampailah akhir zaman nanti, dekat-dekat kiamat barulah Allah Ta'ala akan angkat Quran ni. Baik, keduanya kita ada kitab-kitab lain tidak dijanjikan, dan Allah SWT sebut dalam Quran Al-Karim, fawailil lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailil lahum mimma katabat aydihim wa wailil lahum mimma yaksibun. Allah Ta'ala mencela fawailil lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, celakalah tangan-tangan mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Quran, kitab yang tak tu kan, kita contoh Injil dan juga Taurat, itu bukan oleh Allah Ta'ala, tetapi ada di tangan-tangan jahat daripada ahli-ahli kitab tu. Kenapa nama dia ahli kitab? Ahli kitab dia adalah ahli kitab lah, memang dia mahir dalam kitab tersebut, tetapi kerana nak dapatkan keuntungan dunia yang sedikit, dia tulis kitab ni, dia tengok ketika proses penterjemahan banyak berlaku, maka dia tengok ni macam tak best ayat ni, kalau kita terjemah pun bukan orang tahu pun, dia tukar ayat tu pada ayat-ayat yang lain. Seperti kita kata Bible bahasa asal dia bahasa apa tuan? Bahasa Aramaik, A-R-A-M-I-C, M-E-I-C, Aramaik, bahasa asal dia. Aramaik ni ada tak lagi penutur, dia ada di sebahagian wilayah kecil Syria. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, ada sebahagian kecil Syria ni ada orang Kristian juga kat situ, mereka masih lagi bertutur dalam bahasa Aramaik. Aramaik ni jauh lebih lama lagi bahasa dia. Jadi Injil diturun dalam bahasa tersebut, kemudian diterjemah. Ketika proses penterjemahan tersebut, dalam kalangan ahli-ahli kitab yang tidak jujur, ada yang dia tambah, ada yang dia buang, ada yang dia tukar ayat-ayat tersebut, yang menyebabkan akhirnya kitab-kitab tersebut telah diselewengkan. Sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW, Bible ni jadi terlalu banyak versi sampai. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, Bible ni kan Nabi dengan Nabi Isa AS 600 tahun jarak dia. Jadi sepanjang 600 tahun itu telah banyak penyelewengan sampai mereka sendiri tak tahu nak pakai Bible versi mana. Akhirnya diadakan pertemuan dekat Kepulauan Cyprus, dipanggil semua pembesar-pembesar agama Nasrani untuk buat satu convention, tentukan Bible apa kita nak pakai. Maka dipakai 4 jenis Bible dalam pertemuan tersebut, itulah Luke, Yohana, Markus, Matthew. 4 jenis Bible itu saja. Injil Barnabas ditolak, tidak dipakai. Kerana apa? Dia kata bahawa Injil Barnabas ni adalah Injil yang orang Islam tulis, sedangkan keputusannya buat sebelum diutus Nabi Muhammad SAW lagi. Sebelum tu Injil Barnabas baru lagi. Jadi bila umat Islam yang diusul Injil Barnabas. Sebab tu kalau kita pergi kedai-kedai kitab yang besar-besar, kalau dia pergi Kelantan kedai Ja'far Awas, tu ada kedai kitab besar tu kat Kota Baru. Contoh kita tengok dia ada dia Injil Barnabas. Kenapa kedai kitab kita jual Injil Barnabas? Sebab kitab dan Injil Barnabas ni antara kitab yang kita kata konten itu masih bahagian besar dia masih asal lagi, tapi dia tak boleh kata 100% lah, tapi sebahagian besar masih ada kat situ. Contoh disebutkan bahawa Nabi Muhammad akan diutuskan di akhir zaman, disebutlah Injil Barnabas, itu ada. Jadi kita kata kitab-kitab ni secara umum kita kata kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi dalam kitab. Cumanya yang ada pada hari ini kita tak terima sepenuhnya lah. Kenapa? Kerana kita tahu telah berlaku banyak penyelewengan dalam kitab-kitab tersebut. Baik, penurunan yang sama ada tertulis atas alwah atau didengari dengan pendengaran seperti mana penyaksian malam Isra' Mi'raj, atau didengari sebalik ujab. Sama ada Allah Ta'ala turunkan, kita kata helayan tadi tu, sama ada diturun memang bentuk helayan, Nabi tersebut dapat helayan dan terus baca. Ada juga diturunkan dengan cara Nabi tersebut dengar
kemudian ditulis balik apa yang didengar daripada Allah SWT, jadilah helayan-helayan seperti mana Nabi Musa AS. Sebab tu lepas tu tengok cerita lama tu, dia Ten Commandments tu kan, dia cerita pasal Nabi Musa adik naik atas bukit tu, kemudian akhirnya Nabi Musa turun daripada bukit Tur tu kan, bawa dia tulis tu atas batu, atas batu. Kerana Nabi Musa AS ada orang yang boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan peristiwa Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah SWT ini disebut dalam Quran Karim. Walamma raja'a Musa limuqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbahu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ayat ini cerita tentang apabila Musa datang ke tempat kami, iaitu Bukit Tur Sina. Wa kallamahu rabbuhu, Musa berkata-kata pada Tuhannya. Ini kelebihan Nabi Musa AS. Dia boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dia kata, wahai Tuhanku, aku nak tengok engkau ya Tuhan. Kerana Nabi Musa, bila kita disebut tadi kita, Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di sebalik hijab. Dia tidak nampak Allah Ta'ala, tapi dia boleh dengar suara dan dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi bila dia dengar suara tapi tak boleh nampak, Nabi Musa kata, qala rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, aku teringin nak tengok engkau. Bila kita dengar suara, kita teringin nak tengok. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni zat yang maha agung, yang laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tak nak bayang ni, bila ada peluang bercakap dengan Musa kata rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhanku, bila tak aku nak tengok wajahmu ya Allah. Allah Ta'ala jawab balik, qala lan tarani. Wahai Musa, kamu sekali-kali tak akan boleh tengok aku. Sekali-kali masuk atas dunia, akhirat kita boleh tengok. Dalam bahasa Arab, bila kita baca kalimah lan, qala lan tarani, kamu sekali-kali sampai bila-bila di dunia ni kamu tak akan boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh tengok aku. Walakin yanzur ila jabali, tapi kamu tengok gunung-gunung, bukit-bukit yang dekat keliling tu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau bukit-bukit ni boleh kekal dekat tempat dia, maka kau akan tengok aku. Falamma tajalla rabbahu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Apabila Allah SWT, bukan Allah Ta'ala muncul pun, tajalli ni Allah Ta'ala baru berkehendak muncul, tak muncul lagi, berkehendak. Falamma tajalla rabbahu lil-jabal ja'alahu dakka. Gunung keliling Nabi Musa tu hancur lemul, berderai hancur, kerana tak mampu nak menanggung kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ni atas dunia ni macam kumban ni, dia kecil. Jadi keagungan Allah Ta'ala ni tak mampu kita nak tanggung. Jadi bila jadi begitu, Allah Ta'ala tajalli, hancur gunung-gunung keliling tu. Musa berpisah. Kemudian dia kata, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau, aku minta ampun kepada engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau. Kenapa? Kerana dia rasa dia bersalah pula pergi minta, bukan nak minta Allah SWT. Qala subhanaka inni tubtu ilaika, ya Tuhan, maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, aku mohon maaf kepada engkau. Wa ana qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau melalui malaikat yang boleh dilihat, semua itu seperti mana diriwayatkan. Atau pula dengan cara yang ketiga, malaikat datang bawa wahyu, seperti mana dibawakan oleh malaikat Jibril. Tugas Jibril AS bawa wahyu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ini kitab. Bismillah. Alhamdulillah. Seterusnya adalah beriman dengan para rasulnya. Kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan kepada makhluknya beberapa orang lelaki sebagai utusan-utusannya yang tidak diketahui bilangannya yang sebenar, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahuinya. Rasul pertama ialah Nabi Adam AS, dan penutup lagi paling mulia di antara mereka adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mereka ialah keturunan Nabi Adam AS. Okey. Para ulama dalam mentakrifkan Nabi dan Rasul berlaku khilaf, berlaku beza pendapat. Ada ulama kata Nabi dan Rasul sama je, Nabi dan Rasul adalah sama saja. Ada yang lebih spesifik disebut Nabi dan Rasul berbeza. Nabi dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diri dia saja, dan dia tak bersyariat, dia ikut syariat Nabi sebelum daripada dia. Contoh, Nabi Musa dapat syariat
Nabi Harun dia tidak ada syariat, dia cuma bantu Nabi Musa ikut syariat Nabi Musa AS. Ini pendapat yang pertama. Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Harun adalah Nabi saja kerana dia bantu abang dia Nabi Musa. Okey. Ada pendapat yang kata begini, maka dia kata Nabi Adam adalah bukan Rasul tapi dia Nabi saja. Kerana Nabi Adam kan dia tidak ada umat. Nabi Adam tidak ada umat. Nabi Adam kan dia dengan keluarga dia saja. Nabi Adam turun Mahaya, kemudian dengan anak-anak jadi keluarga. Dia ada manusia lain dalam tu, tak ada umat lagi. Jadi ada pendapat kata Rasul pertama bukan Nabi Adam adalah Nabi Nuh AS. Kerana Nabi Nuh boleh ada umat. Allah Ta'ala cerita dalam Quran surah Nuh, cerita bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Nabi Adam dia tidak berdakwah kepada kaum, dia tak ada kaum, dia ada keluarga dia saja. Jadi ini khilaf dalam kalangan ulama. Maka tak boleh bergaduh sebab ada hadis yang Nabi sebut tentang bahawa semua Rasul-Rasul alaihi wassalam memberitahu umat mereka tentang bahaya Dajjal. Nabi sebut Nabi Nuh AS memperingati umat dia tentang bahaya Dajjal. Ada yang kata Nabi Nuh ni sebab apa? Sebab dia ada umat. Dia Nabi Rasul yang pertama, Adam, Idris, Nuh. Nuh ni dia tak ada umat. Nabi zaman Nabi Adam dia ada syariat tapi dia ada umat. Tapi benda tu adalah benda khilaf. Jadi kita tak boleh nak bergaduh lah. Kita nak kata Nabi Adam Nabi, nak kata Nabi Adam Rasul, terpulang, tidak ada masalah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah sebut bahawa Nabi Adam adalah Rasul. Nabi Adam adalah Rasul. Ini terpulang, khilaf. Kemudian jumlah dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Jumlah Nabi dan Rasul terlalu banyak. Ada yang sebut 124,000, ada yang kata lebih. Yang wajib kita tahu 25 Rasul lah. 25 tu wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh sampai dengan Muhammad SAW. Itu pun kita kena ucap terima kasih kepada Kumpulan Raihan lah. Kalau Raihan tak buat lagu tu, ingat tak habis-habis tak apa nama Nabi-Nabi ni kan. Dia sebab kalau ada nasyid-nasyid yang dia buat ni, sifat dia buluh, kita pun hafal, nama Nabi pun kita hafal sebab masih kecil-kecil dengan lagu Raihan. Jadi kita boleh nyanyi lah lagu Adam, Idris sampai Nabi Muhammad SAW, 25 Rasul. Ada tak Nabi-Nabi lain yang tak sebut tu? Banyak, ada banyak lagi. Kalau kita baca dalam hadis, kita akan jumpa banyak lagi kisah-kisah Nabi-Nabi lain yang tak disebut pun dalam 25 Rasul yang wajib kita ketahui tu. Jadi seperti Nabi Syis. Nabi Syis anak Nabi Adam AS, Nabi Daniel AS, Nabi Ezekiel AS. Ini Nabi-Nabi di zaman Bani Israel, banyak nama-nama dia. Dan mereka ni ramai tidak seperti Nabi Muhammad SAW diutuskan seorang untuk satu dunia sampai kiamat, Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi dulu diutuskan untuk kaum, ada yang hidup serentak Nabi-Nabi ni, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, ni hidup sezaman ni, tiga ni. Nabi Ibrahim ada syariat dia, Nabi Lut dia ada syariat dia sendiri, Allah Ta'ala wahyukan dia hidup sezaman. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib sezaman, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dekat-dekat zamannya. Mereka ni hidup, ada ramai Nabi dan Rasul pada waktu satu zaman. Jadi jumlah dia sangat ramai, 124,000 yang begitu. Ada yang kata lebih banyak daripada itu, wallahu a'lam. Kita serahkan tadi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut lupa dia. Ada banyak tuan-tuan kalau pergi cari satu kitab ni saya tak pasti dalam bahasa Melayu atau tidak. Kitab Dalailun Nubuwah. Dia cerita tentang kisah-kisah dalil-dalil kenabian Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dalam kitab Dalailun Nubuwah pernah cerita Nabi yang kita sebut, contoh Nabi Daniel AS. Imam Baihaqi dalam kitab tu disebut kisah Nabi kan sebut dalam hadis bahawa jasad kami para Nabi alaihi wasallam tidak dimakan di tanah. Ini yang hadis sebut. Sebab sahabat kata bila kita sampaikan salam, sahabat tanya Rasulullah cakap, bila kita sampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, kita salawat kepada Nabi, kita boleh ucapan tu dibawa kepada Nabi SAW dan Nabi SAW hadis Allah Ta'ala kembalikan kepada dia ruh untuk dia bawa balik salam tersebut. Tapi dalam keadaan bagaimana tu kita serah kepada Allah Ta'ala lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kami dah wafat, dah duduk dalam tanah, mungkin jasad dah hancur, macam mana kami nak jawab salam? Nabi jawab dalam hadis yang dia kata, kami Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW, jasad kami tidak dimakan dari tanah. Jadi kita yakinlah di Madinah tu memang ada jasad Nabi SAW tu tidak dimakan dari tanah lagi. Begitu juga dengan jasad-jasad lain, Nabi-Nabi lain. Dalam kitab Dalailun Nubuwah tersebut ni ada satu kisah cerita zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ketika menumbang kerajaan Parsi,
dia berjaya tawan satu kota. Kan dulu orang dulu kalau bandar ada kota kan, ada pintu besar, ada guard di atas. Jadi ketika dijatuhkan kerajaan Parsi, ada satu kota yang ditawan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar tawan, dia tengok ada satu jasad yang tidak dikebumikan dalam kota tersebut, disimpan, tak tanam jasad dia. Dan jasad tu tak rosak, elok je jasad dia. Maka dia tanya kepada penduduk kota tu, siapa jasad ni? Ni jasad apa? Dia kata, dan kenapa tak tanam jasad ni? Dia kata, ni adalah jasad Nabi Daniel AS. Tidak ditanam. Dan tak rosak tu jasad Nabi. Jadi Nama kata kenapa dia tak tanam? Dia kata jasad ni memberi manfaat kepada kami. Istilah dia di tawasul tabarruk keberkatan jasad Nabi. Bila kami kemarau, kami keluarkan jasad Nabi hujan turun. Kami keberkatan jasad Nabi itu tidak hancur. Jadi bila elok kami simpan balik ke dalam. Dia buat begitu orang tu. Dia simpan jasad Nabi Daniel. Maka Sayyidina Umar bila tayang tersebut, dia pun kebumikan jasad Nabi Daniel dalam dia buat banyak kubur. Dia buat di sini. Kemudian dikelilingi orang. Ada kata ada yang kata kubur dekat sini, ada kata kubur dekat sini. Supaya kata itu yang tuan-tuan tengok kubur-kubur Nabi dia kadang ada banyak kan. Kadang Nabi Nuh kat sini, tuan-tuan tengok jejak Rasul. Kejap orang kata Nabi Nuh sini, kejap kata kat sini, kejap kata kat sini. Memang dia buat begitu supaya orang keliru. Tuan-tuan dan muslim-muslimat rahmati Allah SWT sama sekali lagi. Kesemua mereka ialah keturunan Nabi Adam AS. Nabi-Nabi AS adalah cucu cicit Nabi Adam AS. Manusia lah maksudnya Nabi Adam. Dan kita pun semua adalah cucu cicit Nabi Adam AS. Jadi siapa nak claim keturunan Nabi boleh kan? Keturunan Nabi kan? Nabi Adam itu keturunan Nabi. Itu memang tak ada siapa menafi lah. Kita keturunan Nabi tapi Nabi Adam. Kalau kata saya bukan Nabi Adam, tu tak tahu lah, tu lagi pelik lah. Kalau bukan keturunan Nabi Adam, dia tak tahu datang daripada mana. Mungkin tempat-tempat buka bulu mak dia jumpa dekat itu ke, ataupun beli buah temikai keluar baby kat situ ke, dia tak ada lah. Kita semua orang Nabi Adam. Manusia semua datang daripada Nabi Adam AS. Begitu juga Rasulullah SAW, mereka adalah manusia, keturunan Nabi Adam AS. Sebab apa Allah Ta'ala turunkan Rasul dengan Nabi ni manusia, bukan malaikat? Dia senang hantar malaikat je mengajar. Malaikat kan berdua lawan kena dia dengan malaikat kan, itu lebih senang aja supaya dapat mencontohi. Kalau Allah Ta'ala datangkan malaikat tak makan, tak minum, tak kahwin, sembahyang tak berhenti, tak tidur. Malaikat ni kalau Allah Ta'ala suruh sujud 1000 tahun dia sujud. Kalau Allah Ta'ala suruh buat satu ibadah, dia buat, dia tak berhenti benda tu. Takkan lewat satu saat kalau dia cabut ajal tu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan lewat satu saat, takkan cepat satu saat. Kalau dia kata okey, sampai masa ni cabut nyawa dia tak ada bila-bila. Kalau kita manusia ni kadang lambat sikit, bila tak, malaikat ni lagi syak. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan Rasul ni beragama manusia bukan malaikat? Kerana supaya kita mudah contoh. Jadi kita kata Nabi pun tidur juga. Tidur. Nabi pun semayang juga. Nabi pun kahwin juga. Nabi pun makan juga. Nabi pun ada gembira, ada waktu Nabi sedih. Jadi benda-benda yang Nabi ni sebagai bashar, sebagai manusia ni, kita boleh tiru dia. Nabi kalau ngantuk, Nabi tidur gini. Nabi kalau makan, Nabi makan gini. Ini makanan favourite Nabi SAW. Nabi kalau solat, Nabi solat gini. Jadi disebabkan Nabi ni Allah Ta'ala datang kepada manusia, mudah untuk kita contohi. Jadi kalau Nabi ni ada malaikat, bukan manusia, dia, malaikat semayang tak berhenti, kita kata payah nak contoh dia malaikat dulu tak makan tak minum kan, kita nak kena makan tak minum lagi tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan daripada rijal min qaumi, daripada lelaki daripada kaum dia sendiri. Nabi ni Allah Ta'ala nanti sebab apa dia banyak musuh. Salah satu ni dia kena dakwah pada kaum dia. Kita ni tuan, dakwah yang paling susah pada orang yang terdekat yang kita. Dakwah yang paling senang orang jauh kita tak kenal kan. Kita contohlah saya ceramah ni kan, yang bukan ceramah ni dekat masjid surau mana kan, berpang ni hukum ni gini. Cuma kena kat keluarga sendiri, aduh terkulak-kulak kita macam mana nak cakap ni. Keluarga sendiri tak payah, orang kampung sendiri tak payah. Kita ceramah kat luar datang ceramah rumah kampung sendiri tak payah tak apa. Dulu bukan duduk main miskat kata ni gini cuit barang dah mencik. Jadi orang pun macam betul tak ni ustaz kan. Tu payah kita kan. Itu sebab tu bila Nabi SAW diutuskan dekat kampung tu, yang ikut Nabi orang miskin, hamba-hamba, budak-budak muda, yang geng-geng T20 Mekah ni kan, geng-geng yang tak dapat SPBT ni pinjaman dengan di Mekah dia tak ikut Nabi. Dia kata ni bukan ni budak anak yatim, jaga kambing, tak reti baca, tak reti nulis, tiba-tiba mengaku dia Nabi. Itu dia tak ikut Nabi SAW. Itu ujian para Rasul SAW. Sama juga dengan Nabi Nuh.
Nabi sebutlah hadis, Nabi-Nabi ni dia ada kerja-kerja dia sebelum tu. Dia bukan Nabi dia kerja ceramah je. Bahkan sahabat-sahabat pun sampai zaman Sayyidina Umar, itu yang Sayyidina Umar ketika dia khalifah, orang kata Umar tak payah kita bayar gaji. Sebab Umar sebut lagi mengaji kat pasar. Sebab dia kata tak ada gaji, aku nak salur je lah anak isteri aku. Nabi-Nabi dulu dia ada kerja dia. Nabi SAW kebanyakan Nabi jaga kambing. Siapa yang jaga kambing, dia mewarisi kerja Nabi dulu lah, jaga kambing. Nabi Nuh AS tukang kayu. Sebab tu dia buat kapal. Dia tukang kayu, dia pandai potong kayu, buat kayu apa semua. Jadi orang kata tukang kayu ni tiba-tiba nak pergi Nabi pula. Kan begitu kan manusia ni. Kita ni kan kalau barang tu datang dari tempat kita pandai ini. Contohlah kita kata kita beli, ada dekat sini tukang buat kasut dekat Putra Perdana. Kasut tu cantik, kualiti bagus, kalah dok mat ke Red Wing dia punya kualiti tu. Tapi disebabkan buat dekat sini, dia rasa macam alah, buat kat sini kita pun dok beli dok mat sekarang buat daripada Vietnam ke, buat daripada China kan. Kita kata ini brand bagus ni sebab barang datang daripada luar. Barang luar kita mudah terima, barang tempat kita payah terima. Nabi bila sampaikan dakwah, orang kampung ni payah terima dia. Sama juga manusia ni begitu. Bila Allah Ta'ala jadikan waja'alna likulli nabiyyin aduwwa, dan kami jadikan daripada setiap nabi ni mesti ada musuh-musuh dia sendiri. Sebab tu dakwah ni, bila kita mewarisi kerja Nabi, buat kerja dakwah, maka kita mewarisi sekali kepayahan dakwah tu. Kalau kita buat dakwah tapi kita nak senang, nak dapat payment banyak, nak orang hormat cium tangan, muah apa semua kan, tak kena uji, tu kalau guru saya sebut dia kata kalau kita buat dakwah tak kena uji, kena cek balik. Sebab dakwah ni sunnatullah dia mesti kena uji. Sebab Nabi cuba tuan-tuan sebut kat saya satu Nabi yang dia dakwah kepada kaum dia terima, senang. Cuba tuan-tuan sebut satu orang Nabi dia dakwah kepada kaum dia terima, tak kena dalil dengan batu, tak kena perang, tak ikut dia, tak kena bunuh. Cuba tuan-tuan sebut seorang. Tak ada kan? Semua kena gitu. Bahkan ulama-ulama yang mewarisi kerja Nabi pun gitu juga. Kita sebut tadi Imam Abi Hanbal kena masuk dalam penjara belasan tahun. Imam Bukhari mati dalam keadaan bulan kan. Imam Bukhari yang hebat tu, ketika dia mati, orang pulau dia duduk kat satu kampung. Orang tak bulikan dia. Begitu tu ujian yang alami oleh ulama-ulama itu. Jadi kita ni kadang-kadang bila buat kerja dakwah, kita buat kerja dakwah nak glamour. Tak ada kan. Buat kerja dakwah ni memang niat utama kita nak islahkan umat, dan kita nak sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Nabi dah wafat lama, kita menjadi penyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat memberi manfaat dan kefahaman agama kepada kita. Saya mohon maaf jika salah silap dan sebagainya. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.